Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keizinannya kita dapat dipertemukan pada malam ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat kebaikan, rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Muslimin, muslimat, insya-Allah pada malam ini kita akan sambung perbahasan dan perbincangan menggunakan kitab Mastika Hadis dalam bahagian muqaddimah dan jilid yang pertama. Tersambung bacaan muka surat 281. Tajuk fasal yang pertama, keadaan seseorang ketika sampai ajal mautnya. Kitab Jawi 281. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, malam ni kita nak tengok satu tajuk yang taklah berapa seronok kita nak bincang, tapi perkara ini kita terpaksa tempuh suatu hari nanti apabila sampai saat masa dan ketikanya. Dan tajuk ini tentang keadaan seseorang ketika sampai ajal mautnya. Jadi kita nak tengok apa yang sebenarnya berlaku di saat seseorang itu akan dimatikan Allah, bila sampai saat dan ketikanya. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah dia maut itu? Itu dia punya persoalan pertama. Apa yang dimaksudkan dengan maut? Maut itu adalah suatu penderitaan yang dialami oleh roh dengan keadaan yang tertentu pada masa ia hendak meninggalkan jasadnya. Jadi kalau tengok dari sudut kefahaman yang diberikan oleh penulis kitab ini, maut itu adalah penderitaan yang dialami oleh roh. Penderitaan. Dia tidak sebut maut itu adalah keseronokan, tak ada. Cerita dia derita. Derita ni sedih, takut, sakit dan macam-macam. Jadi dia sebut mati itu makna satu bentuk penderitaan yang terpaksa dihadapi oleh roh kita. Yang kita tengok semua ni nama dia jasad. Roh tu duduk dalam tubuh kita ni. Asbab ada roh, saya boleh bercakap, saya masih hidup. Asbab ada roh, tuan-tuan boleh dengar, tuan-tuan juga masih hidup. Jadi bila kata maut atau mati, maknanya roh yang ada dalam tubuh kita ni dibawa keluar, dipindahkan, dikeluarkan terus. Kalau dia keluar sekejap, masuk balik, itu nama dia mimpi. Malam ni tuan-tuan tidur, letih sangat, mimpi pergi mana-mana lah. Katalah pergi Langkawi lah contoh lah, dekat sikit. Badan tuan-tuan dekat Bukit Beruntung ni, tapi roh tuan-tuan ada dekat Langkawi. Roh tu dia pergi situ, dia tengok laut, dia naik feri kan, dia beli coklat, roh tu pergi. Kita yang atas katil ni meleleh hiu lah, pasal beli coklat tu. Roh makan, jasad tak makan. Jadi bila jaga subuh, roh tu masuk balik, hidup. Kita pun hiduplah pagi besok. Kalau roh kata macam best pula lepak Langkawi, dia tak balik tu, meninggal atas katil kita esok. Kan, jadi itu cerita roh. Jadi mati ni roh dia cabut keluar terus, dia tak masuk dah.
dan bila dicabut tu dia akan mengalami penderitaan, mana kesakitan yang tertentu semasa nak dikeluarkan daripada jasad tadi. Penderitaan itu tidak dapat diterangkan dengan jelasnya, melainkan sekadar yang dapat dirasai oleh seseorang apabila salah satu anggotanya tercedera, terpotong atau terbakar dan seumpamanya. Jadi kita nak cerita betul-betul hakikat mati yang sebenar ni macam mana, kita pun tak tahu, sebab kita pun tak mati lagi. Tapi berdasarkan hadis-hadis, ayat-ayat Quran yang kita baca, yang ulama-ulama kumpul untuk memberi penerangan kepada kita tentang kematian itu saja yang kita boleh gambarkan. Ibarat kata penulis kitab ini, cuba bayang kalau anggota tubuh kita ada yang tercedera, patah, terputus, kan? Itu pun dah rasa dia punya kesakitan. Itu baru dipanggil secebis. Kita tak payah cerita banyak tuan-tuan. Kita punya tangan ni, sendi lengan kita ni kalau tertoreh pisau sikit, luka. Kena air lepas tu cukup lah, tak payah banyak kan. Kena air nak ambil uduk ke, dia punya meraung tuan-tuan, pedih. Itu baru sikit, belum keseluruhan roh tu dicabut keluar daripada jasad seorang manusia itu. So maknanya hakikat sebenar mati ni Allahu Ta'ala a'lam, hanya dirasai oleh orang yang betul-betul sudah mati. Kita yang masih hidup ini tuan-tuan, kita ambil lah sebaik mungkin iktibar, ibrah, pengajaran sebelum saat kita pula akan disampaikan Allah pada suatu hari nanti. Kerana dia kata sebagaimana yang diketahui bahawa tiap-tiap anggota yang tidak ada padanya roh, seperti rambut atau kuku, tidak merasa sakit jika terpotong atau terbakar. Jadi yang merasai sakit itu sebenarnya adalah roh. Orang tumbuk perut kita tak rasa sakit, senak, sebab roh ada kat situ. Yang tak ada roh dalam anggota badan kita ni dua saja. Satu, kuku kita. Kuku ni pun kuku yang tumbuh tu lah, yang kita kerat tiap-tiap minggu tu. Kuku tu tak ada roh. So bila kerat tak sakit lah. Jarang orang kerat kuku meraung, melolong tak ketahuan tepi tangga lah. Pasal apa? Kerat kuku Ustaz. Atau orang gunting rambut, sebab rambut tak ada roh. Pergi kedai mamak ke kedai gunting melolong atas tu. Pasal apa ni? Gunting rambut Ustaz? Tak. Kecuali kalau mamak tu rodok dengan gunting tu kan, dia gunting tergunting telinga Ustaz. Itu baru meraung kita. Jadi sekadar rambut dengan kuku, dia tak ada roh. Habis orang perempuan kalau bergaduh Ustaz, tarik rambut sakit. Itu pangkal kulit ada roh. Rambut tu sendiri tak ada roh. Tu orang perempuan dia bergaduh, dia tarik rambut pasal sakit ni. Kalau orang lelaki serupa ya tuan, zaman kita sekolah dulu macam tak biasa kena tarik segmen. Pernah kena kan? Tuan-tuan memang wali-wali Allah ya, macam baik gaya kan. Ustaz kita datang, zap dia tarik segmen, melambung kan, terangkat kaki-kaki lah. Jangan buat pasal kan, sakit. Rambut panjang kan, so gunting tak mau duduk asrama, tarik zap tu, sakit pasal kulit kepala. Jadi tuan-tuan, anggota yang tak ada roh tak sakit lah, macam rambut dan kuku tadi. Dan lain daripada itu ada roh. Cuma sekarang ni bila kita bincang-bincang pasal roh ni tuan-tuan,
Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang roh. Roh tu macam mana cerita sebenarnya? Manusia zaman Rasul dulu, sahabat dia tanya Nabi, roh tu macam mana? Allah suruh Nabi jawab, qulir ruhu min amri rabbi. Katakan olehmu wahai Muhammad kepada mereka yang bertanya tentang roh itu, roh itu adalah urusan Tuhan kamu. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan Allah kata, aku tidak bagi ilmu pada manusia itu melainkan sedikit saja. Jadi kita nak hurai roh ni lebih-lebih, kita pun tak tahu tuan-tuan, sebab dia urusan Tuhan. Allah kata roh tu urusan dia. Tapi ada orang kadang dia mengkaji-kaji, dia kata, ustaz, sebenar-benarnya dalam tubuh kita ni roh Ustaz rasa duduk kat mana yang sebetul-betulnya? Mana kita nak tahu kan? Dan kalau roh tu duduk di mana pun, pada saya, biarlah roh tu, dia kan kacau kita pun. Dia nak duduk kat jantung ke, dia nak duduk kat pusat ke, duduk atas kepala kita ke, sekati dia lah. Yang penting kita hidup sudah. Kadang orang dia mengkaji lah, dia kaji kan, saya rasa roh ni kat mana duduk ni. Kalau kita jawab kat kaki lah, contoh, saja melawak, kita kata kat kaki. Dia kata ada orang potong kaki kencing manis hidup Ustaz. Mana pula roh dia pergi? Sudah kan. Jadi manusia ni macam tu kan, dia suka mikir yang bukan-bukan. Dah Allah kata roh tu sikit je pengetahuan kita, tak payahlah tanya banyak kan. Tapi manusia ni bila kata jangan tanya banyak, dia suka tanya banyak. Itu manusia, dia suka memikir banyak. Dia kata, ustaz rasa besok Dajjal turun, dia pakai baju macam mana ustaz? Dia kalut dengan baju Dajjal pula lah. Saya baik tak tanya saiz kasut tu. Kasut kelak ke kasut apa dia pakai kan? Adidas ke? Tak payah tuan, suka hati Dajjal tu lah, nak keluar berseluar ke tak berseluar, suka hati dia lah. Yang penting kita selamat daripada fitnah Dajjal, sudah lah. Kadang tak tidur malam tu, memikir benda-benda macam tu, benda mendatang yang tak tahu hujung pangkal cerita. Agama ajar kita suruh beriman saja, percaya satu hari besok Dajjal akan keluar. Dajjal tu pun dah ada dah pun sejak zaman Nabi, dia dah wujud dah. Yang sahabat Nabi yang jumpa tu kan, antara sahabat Nabi yang pernah terdampar di sebuah pulau dan bertemu dengan dua makhluk yang aneh, salah satunya Dajjal. Tamim Ad-Dari tu sahabat Nabi. Jadi Dajjal tu sudah wujud, tapi belum masa dia nak keluar lagi, dan saat tu makin hampir lah. Jadi kita wajib beriman Dajjal tu dah ada, dan dia tunggu masa Allah izin dia keluar, dia keluar, itu saja. Dia nak keluar ceruk mana ke, macam mana rupa bentuk dia, kasut ke apa, itu sekati dia lah, biar tak perlu kita nak fikir. Yang kita wajib fikir, beriman adalah kewujudan Dajjal itu, dan dia akan keluar di akhir zaman, dan preparation kita terutamanya yang bersangkut dengan iman, itu yang paling utama. Cukup tuan-tuan, kita tak payah lajak jauh-jauh sangat. Baik, walaupun demikian, kalaulah jari umpamanya terpotong atau terbakar, maka roh hanya merasai sebahagian daripada kesan sakitnya, kerana sakit terbit daripada luka atau bakaran itu tidak tepat mengenai. Bahasa mudah dia, kalau terbakar, terpotong, terputus apa semua ni, itu hanya secebis lah kita panggil kesakitan yang ditanggung oleh roh. Sikit lah, maknanya mungkin 2%, 3%, sikit lah. Jadi dia kata, bagaimana hal kalau roh itu sendiri ditimpa penderitaan dengan sepenuhnya? Sudah tentu amat dahsyat dan tak dapat kita gambarkan. Jadi tuan-tuan, cerita mati ni cerita yang macam itulah, menakutkan.
Ada cerita-cerita kematian yang indah, tapi tak banyak yang kita tengok di sana sini. Tapi banyak yang menakutkan, yang menyeramkan. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus mengingatkan pada kita, ambillah iktibar, kata Nabi, orang yang telah mati di kalangan kamu. Nabi suruh kita ambil pengajaran, ambil iktibar orang yang telah mati di kalangan kamu. Kita tengok semalam Abang Hamdan kumpulan bekas senario dulu. Kawan-kawan senario dia sedih lah, kita pun sedih lah kan. Kita kenal gitu, pernah menghiburkan kita satu masa dulu. Jadi itu kematian yang paling dekat lah yang kita tengok sehari dua ni. Semalam hari Jumaat 12.50 dia meninggal. Walaupun sebelum tu sihat kan, elok makan-makan, ada show apa semua, tapi tak sempat nak show, perut jadi memulah, cerit-berit apa semua. Masuk hospital, doktor tidur kan, satu hari meninggal. Jadi itu contoh kematian. So kita ambil satu iktibar, tuan-tuan. Saya tengok kumpulan senario ni, salah seorang dia punya ahli kumpulan, Azli tu, dia duduk kat kawasan rumah saya je, sarjana utama tu. Selalu jumpa. Dia tak kenal saya pun, tapi selalu nampak dia lah kedai mamak lepak kan, buat live kat kedai mamak semua. Jadi saya tengok tadi satu video hari malam semalam pengkebumian, malam tadi, malam semalam. Saya tengok satu ucapan daripada Abang Saiful Apek. Pendek aja ucapan dia, tapi pada saya sangat memberi impak pada kita. Dia menyebut tentang menjaga hubungan silaturahim, menjaga ukhuwah. Sebab mereka ni dah lebih 30 tahun dalam industri, sejak awal 90-an, 1990 masa tu. Jadi tuan-tuan, lama ukhuwah tu berjalan. Walaupun dah tak ada kumpulan tu, tapi masih hubungan mereka kita tengok sangat akrab. Jadi dia sebut di atas kubur tu, bila wartawan tanya, dia jawab, dia kata inilah mahalnya ukhuwah, inilah mahalnya ikatan persahabatan. Dia ibarat tasbih yang ada permulaan tapi tidak ada penghujungnya. Kita pegang biji tasbih 33 biji tu, dia ada permulaan, kita start subhanallah, tapi habis dia tu kita tak tahu bila kita nak habiskan. Kadang bersambung 90, kadang bersambung 100, kadang sampai 1000 kita berzikir. Walaupun benda tu 33 biji je, tapi dia ibarat tak habis. Dia kata macam itulah persahabatan, dia takkan habis sampai mati. Jadi bila saya tengok ucapan ringkas itu, dia memberi satu ingatan pada kita. Dan bila tengok kematian, itulah kematian tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, yang kita rasa macam baru je jumpa ustaz. Ya betul, masa kita jumpa tu hidup, selang sehari dua dah tak ada. Itulah kematian. Saya pengalaman menengok orang mati, pengalaman saya berkuliah 25 tahun dan masuk tahun ke-26 ni, saya selalu sebut dengan tuan-tuan, pemerhatian saya lah ini, saya minta maaf kalau tuan-tuan macam tak puas-hati lah, tapi saya perhati selalu, yang selalu mati dulu saya tengok anak murid. Ustaz mati kemudian. Tuan-tuan bertenang dulu relax, ambil nafas dulu, relax. Hujan-hujan ni
pemerhatian saya selalu saya tengok anak murid mati dulu, ustaz mati kemudian, ataupun ustaz kemudian anak murid dulu. Dia macam tu lah, lebih kurang macam sama je. Jadi tuan-tuan, saya pernah tengok, bukan kematian yang kata oh saya baru je jumpa dia minggu lepas. Bukan minggu lepas tuan-tuan, saya beberapa tahun dulu sebelum Covid 2017-18 macam tu kot, ada satu pejabat di Kuala Lumpur. Kami mengajar, pejabat tu MIDF, sebelah Airfin Bank, Jalan Culan, Jalan Raja Culan ke apa benda dekat Menara KL. Jadi satu hari tu dia buat program, surau tu buat program jemput semua penceramah yang berceramah di surau tu, yang kuliah Zuhur kat surau tu lah. Program tu buat asar, buat petang, maknanya semayang asar, lepas tu makan, ucapan sikit, suai kenal, sembang-sembang dengan ustaz, makan-makan, bagi cenderah hati kat ustaz, balik. Itu program ni. Jadi jamaah surau tu, ialah dia sebab bila ada makan-makan, dia akan jadi ramai lah, mana-mana pun sama je. Jadi sebabkan masa kuliah Zuhur, kami kuliah 1 sampai 1.50, lepas tu berhenti solat kan, lepas tu salam balik, semua masuk office, kami pun balik. Itu standard rutin biasa. Jadi tak sempat nak menyembang, bersuai kenal, nak ramai, tak dan. Diorang kenal kami ustaz-ustaz. Jadi hari tu kira macam ramah mesra lah. Makan dengan jemaah, dengan geng surau, borak-borak, tangkap gambar, selfie, begitu sembang, gelak, tahu, seronok, mesra-mesra dengan ustaz-ustaz. Habis pukul 5:06 kita pun bangsuh balik. Tak dan sampai rumah kan, dekat-dekat maghrib tu WhatsApp masuk, ustaz, jamaah kita yang ada sekali lah majlis tadi ustaz baru meninggal dunia ustaz. Ini bukan cerita oh saya minggu lepas jumpa. Tak, ini bukan minggu lepas, baru jumpa tak sat je. Baru jumpa sejam sebelum itu. Saya tanya yang mana satu? Yang tadi tu selfie dengan ustaz. Lepas ni rasa tak berani dah selfie. Takut meninggal pula lepas ni. Jadi tuan-tuan, saya pun ya Allah, tengok gambar balik baru terperasan. Member pula hantar, anak murid pula hantar pula gambar. Accident tuan-tuan, motor besar. Dia duduk Ulu Yam tu, kerja Kuala Lumpur. Kan banyak orang macam tu kan, duduk Bukit Beruntung, kerja KL macam tu. Jadi geng yang meninggal ni geng surau, kaki kuliah. Jadi petang tu habis program, ambil bini dia dulu, rushing balik, nak kejar kuliah maghrib. Geng kuliah, hari hujan, Ulu Yam, jalan kona-kona. Dia terbabas salah satu selekoh macam mana, Allahu Ta'ala alam, tangga pokok macam tu kot. Dia meninggal kat situ. Isteri dia parah habis. Tu cerita mati kan, cerita kematian macam baru jumpa ustaz bulan lepas. Itu bulan lepas, ni dah tak ada. Saya jumpa lagi sejam sebelum tu jumpa, tak tahu meninggal pula lepas tu. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, sebab itu kita kena ingat, kematian ni benda yang pasti. Saya, tuan-tuan, ibu-ibu, semua kita akan hadap. Dan saya sebut dah banyak kali, kita ni adalah waiting list, orang yang sedang menunggu giliran. Macam kita pergi bank nak urusan duit, kita dah ambil dah kad nombor, kertas nombor kan, nombor queue tu. Nombor sekarang 201, nombor kita 222, contoh gitulah. Jadi sekarang ni ibarat saya dan tuan-tuan semua tengah pegang nombor tu, belum kena panggil je lagi. Itu gambaran dia lah, senang nak faham macam tu. Jadi tuan-tuan, syukur sebab kita masih hidup. Orang lain dah meninggal tuan-tuan. Bila dah meninggal ni, dia dah tak boleh buat apa-apa dah.
Tuan-tuan boleh mari kuliah maghrib, semayang maghrib, solat isyak kejap lagi, sebabnya masih hidup. Itu je sebab utama dia. Allah izin kita hidup lagi. Bila dah meninggal tuan-tuan, satu habuk benda pun kita tak boleh buat dah. Jadi sementara ruang kehidupan itu masih ada, jadi manfaatkanlah elok-elok tuan-tuan. Sebab suka ke tidak, bersedia ke tidak, seronok ke takut, kita akan mati kan? Allah akan jemput kita. Kita tak tahu macam mana bentuk kematian. Kita harapkan dan kita doa setiap hari dengan husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah matikan kita dengan kematian yang baik, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sambung balik bacaan kitab kita tadi. Dia kata betapa tidak, sedangkan penderitaan maut itu adalah suatu penderitaan yang menenggelamkan seorang dalam keadaan kelam kabut dan haru biru. Jadi cerita mati ni tuan-tuan, bahasa mudah dia tak adalah yang menyeronokkan kan? Nanti kita jumpa kejap lagi hadis-hadis Nabi yang cerita pasal mati, macam mana keadaan yang sebenar, situasi dia bagaimana, kita akan tengok. Baik, hakikat yang diterangkan tadi ada dihurai dalam hadis-hadis yang berikut. Hadis yang ke-56, An Aisyah radhiyallahu anha qalat, Ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil maut wa indahu qadahun fihi ma'un wa huwa yudkhilu yadahu fil qadah thumma yamsahu wajhahu thumma yaqulu Allahumma a'inni ala munkaratil maut au sakaratil maut. Hadis Tirmizi dan Ibnu Majah. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, beliau telah berkata, aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa baginda hampir wafat. Itu Aisyah cerita sebab dia ada dalam rumah Nabi masa tu. Dan di sisi Nabi adanya sebuah bekas macam tapawai macam tu lah, bekas yang ada air. Ada bekas yang ada air. Lalu ketika sakratul maut, nyawa hendak dicabut oleh malaikat Israel kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan baginda memasukkan tangannya ke dalam bekas air itu, lalu Nabi menyapu mukanya. Tepi kepala Nabi ada satu bekas air lah, macam besen macam tu. Nabi pun celup tangannya dekat dalam air tadi, sapu muka. Masa sakratul maut, sakratul maut ni mabuk mati dia panggil, sedang bertarung dengan mati, saat roh nak dicabut keluar. Sambil Nabi menyapu muka baginda yang mulia, baginda berdoa, Ya Allah, ya Tuhanku, berilah aku pertolongan terhadap penderitaan maut ini, atau ketika sakratul maut yang sedang aku hadapi ini. Allahu Akbar. Itu Rasul tuan-tuan, manusia yang paling Allah kasih, yang paling Allah cinta di atas muka bumi, makhluk dia adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu pun Nabi mati juga pada saat itu, kita kata pecah peluh juga, rasa juga kesakitan mati itu. Jadi bayang kita yang jauh daripada Nabi, kita yang hanya menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kadang-kadang ikut apa yang Nabi cakap, kadang-kadang kita langgar apa yang Nabi pesan. Jadi benda-benda macam ni lah tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, kita kena ambil pengajaran dia dan buatlah persiapan-persiapan yang terbaik sebelum kematian itu sampai kepada kita. Hadis 57,
Wa anha aidan qalat ma aghbitu ahadan bihawni mautin ba'da alladhi ra'aitu min shiddati mauti rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis Tirmizi dan Imam An-Nasai. Dan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha juga katanya, aku tidak akan memandang elok atau merasa iri hati kepada siapa pun dengan sebab mudah dan ringannya sakratul maut yang dialaminya sesudah aku melihat kesukaran Rasul sallallahu alaihi wasallam menghadapi sakratul maut. Jadi bahasa mudahnya Sayyidatina Aisyah kata macam ni lah, kalau ada orang kata dekat dia senang mati kawan ni, dia kata aku tak jealous langsung. Setelah aku tengok macam mana susahnya Nabi mati. Jadi tuan-tuan, itu gambaran yang disebut oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Apa yang paling penting untuk kita hari ni tuan-tuan, ialah kita kata cara mati, sakit mati, kaedah mati, itu kita namakan dengan habuan kita masing-masing. Itu habuan kita lah. Ada orang kadang-kadang kita tengok senang gaya mati dia, tapi hakikat dia kita tak tahu macam mana. Ada orang kadang-kadang macam dia tahu dia nak mati. Kadang-kadang Allah bagi petunjuk, orang-orang alim dan sebagainya. Orang tua-tua kita dulu-dulu, dia rasa dia nak mati kan, dia suruh anak dia semua balik. Dulu-dulu punya cerita kan. Tapi hakikat kematian tu mak ayah kita je yang tahu, yang dah meninggal ni. Jadi tuan-tuan, kaedah sakit ke macam mana gaya, itu masing-masing punya habuan berdasarkan amalan kita sekarang. Jadi yang utama tugas kita sekarang ini adalah siapkan bekalan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Siapkanlah bekal itu, dan sebaik-baik bekal kata Allah adalah takwa. Keyakinan, ketakutan kita kepada Allah, keyakinan kita pada Dia, berimannya kita pada Allah Ta'ala. Beriman ni makna kita percaya semua yang Allah telah susun atur untuk kita. Kita percaya dengan Islam yang Allah dah hantar, kita percaya dengan Nabi yang Allah dah kirim, kita percaya dengan Quran yang Allah tinggalkan kepada kita, dan kita percaya dengan segala undang-undang daripada Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, hukum hudud, takzir, kisos, segala yang Allah telah turunkan kita percaya, dengan maksud kita terima, kita cuba amalkan, cuba praktikkan, dan cuba belajar menjadi hamba-hamba yang sentiasa redha dengan ketentuan dia. Jadi sebab itulah tuan-tuan, kebergantungan kita dengan Allah tak boleh putus. Kebergantungan kita dengan Allah, tawakal kita pada Dia, jangan putus. 24 jam proses perjalanan hidup kita setiap hari ni tuan-tuan, kita serah pada Allah. Sebab apa hidup ni kena serah pada Dia? Sebab Dia yang mengatur segala-galanya, Dia yang merencanakan segala-galanya. Berapa ramai yang datang kuliah saya malam ni, Allah yang telah susun. Diizinkan kita datang, saya datang, kita boleh jalankan kuliah malam ni dengan aman damai, dengan tenang, suasananya, lampu elok, kipas, aircon, mikrofon semua elok. Allah yang izin. Sebab itu kena tawakal pada Dia, minta doa dengan Dia. Sebab kita tak ada apa-apa tuan-tuan, kita tak ada apa-apa. Kalau Allah tak izin, mati kita tuan-tuan.
Mati ni maksud saya macam ni. Pasal apa tuan-tuan balik kejap lagi, tuan-tuan makan nasi, contohlah kita makan nasi ke roti malam ni kan? Makan satu pinggan nasi kenyang. Ada orang makan setengah pinggan kenyang, sikit aja. Ada orang makan 2 pinggan baru kenyang. Sebab apa? Sebab Allah yang izinkan kenyang itu berlaku pada waktu bila. Ada orang sepinggan kenyang dah, ada orang 2 suap kenyang. Tukang masak lagi best, dia tengok orang makan dia kenyang, itu lagi handal dia. Dia tak makan. Tuan-tuan tanya tukang masak kan, makan dulu. Saya tengok orang makan, saya kenyang dah tu. Tu semua wali-wali semua tu, dia tengok aja dia kenyang dah. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, ini keyakinan kita. Rezeki, sihat, sakit, lapang dada, sempit dada, ini semua Allah susun. Apa pun Allah Ta'ala tuan-tuan letak pada dia. Kita keluar rumah ni, bismillahi tawakal ala Allah, doa banyak. Rumah saya tingkat atas lah, tingkat 2, turun tangga dekat je, baca doa. Kamu gelongsor kan, takut tergelincir kat tangga tu. Kita tak tahu nak jadi apa tuan. Walaupun dah baca doa, kadang dia jadi, tak apalah. Yang penting kita dah baca doa, kita dah tawakal. Benda dah tersirat, tertulis, kita nak boleh buat apa kan? Dia gitu keyakinan kita, supaya datang redha kita dengan dia dan tawakal kita yang tinggi pada Allah. Saya kuliah dekat ke jauh sama je tuan, doa saya sama je. Start enjin kereta, baca doa bismillah tawakal ala Allah wala haula wala semua, selawat, lepas tu baca doa bahasa Melayu. Ya Allah, aku nak datang, aku nak gerak daripada rumah ni, nak pergi surau Al-Falah, Bukit Beruntung. Ya Allah, mudahkan urusan perjalanan aku, selamatkan perjalanan aku pergi balik, mudahkan urusan kuliah aku malam ni, mudahkan urusan aku buat live malam ni. Dan mudah-mudahan ya Allah ada yang terkesan dengan kuliah yang aku sampaikan malam ni. Lepas tu saya tambah sikit lagi doa, mudahkan urusan aku nak jual buah anggur malam ni. Itu ada doa tambahan sebab stok dah ada. Kan? Kalau tak ada anggur, tak adalah doa anggur tu. Tuan-tuan tu. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah malam ni saya tengok line okey. Kadang-kadang saya datang sini kan, saya itu kan, line tak ngam. Saya kata sini ada hantu raya banyak, saya cakap. Sebab line dia tak elok. Malam ni hijau elok kan, alhamdulillah. Saya dah cuak kat sebenar tadi kan, tengok lain macam je. Tapi nampak okey, alhamdulillah. Ramai tengok, 500 lebih yang tengok. Okey kan. Jadi tuan-tuan, doa penting. Walaupun rumah saya Bukit Beruntung ni lebih kurang lah, saya tengok tadi dalam 25 minit, setengah jam je. Itu ustaznya kelajuan lah, tuan-tuan jangan cuba tiru pula. Itu memang F1 punya kelajuan. Jadi tuan-tuan, kita nak sebut walaupun setengah jam ke, 20 minit ke, sejam ke lokasi kuliah, doa mesti kena baca. Saya dengan Bukit Beruntung ni sekarang ni dah jadi sahabat baik dah tuan-tuan. Bukan sahabat baik apa, saya 2 minggu sekali, Rabu pertama macam Rabu baru ni, dan Rabu ketiga kuliah duha dekat Pondok Muallim Muslim River. Saya dua kali sebulan. Rabu 1, Rabu 3 kuliah duha 9.30, 10.30. Habis 10.30 11 tu saya wajib singgah Sukhoi. Apa nama dia? Sukhoi Sukhothai. Sukhoi itu dah ke jet pejuang tu. Sukhothai. Kan. Itu hari saya try. Saya memang selalu situ lah kan. Lepas tak ada dah, dalam kepala saya dah tak ada kedai lain. Saya tanya itu hari geng Sungai Buaya, saya kata selain Sukhothai tu ada tak kedai lain? Apa? Gerak apa? 66? 21? Gerak 21 kan? Saya try kat sekali, tapi selera saya lebih pada ialah Thai tadi tu lah. Kan? Gerak 21 pun saya pernah try kat sekali tu lagi 2-3 bulan lepas. Kan?
Jadi baca doa, pergi balik selamat, singgah makan semua. Yang baru ni best tak? Syukur tu, saya dah banyak kali dah makan free kan. Tu yang saya shock begini. Sebenarnya bukan tuan kedai tu bagi free tak. Anak murid terserempak. Anak murid duduk jauh-jauh pergi main golf kat sini kan, kaki golf. Dia singgah dengan baju tie in dalam smart-smart. Dia pun Assalamualaikum Ustaz. Dah hati saya free lah aku ini. Kan. Baru ni terserempak anak murid tak. Kita tak tahu dia bayar. Rumah pun nak bayar. Dia kata ada haji tu bayar. Kita pun cari siapa orang ni, nak ucap terima kasih kan. Sekali dia turun tangga atas tu, kita pun kenal lah. Geng Serendah pula. Saya mengajar surau Serendah tu, AJK. Saya kata banyak ni. Tak apa Ustaz, bukan selalu. Saya kata jauh entah datang pada Serendah. Dia kata Ustaz lagi jauh. Sarjana utama. Saya kata saya balik singgah kuliah tadi. Dia kata saya bawa anak cek gigi kat sini. Dia kata singgah makan kan? Jadi tuan-tuan, itu semua Allah susun rezeki kita. Ada sekali tadi situ kat Ustaz Amran. Ustaz Amran duduk sini kan, duduk area sini kan. Berebut tuan-tuan. Saya niat dah nak bayar, tapi sebab dia sampai dulu dengan isteri dia, saya sampai kemudian dengan isteri saya. Lepas tu saya makan, dia dah habis. Saya makan, saya tak habis lagi, tapi dah hati niat ni aku nak bayar kat Ustaz. Sebelum tu saya dah jumpa dia dah kan, jumpa sembang sikit. Nak bayar, tengok kita bawa tangan, dia dah bayar. Alhamdulillah, rezeki kita pula kan. Dia tu nak bayar. Jadi tuan-tuan, kita tak tahu. Kita kadang tak ada niat pun. Memang niat kita nak makan, lepas tu nak bayar balik tapi dah Allah atur hari tu, orang ni nak bayar, orang tu nak bayar. Itu rezeki kita. Ada kat hari yang kita niat adalah orang bayar, tak ada pula. Dia tak tentu tuan-tuan. Itu aturan Tuhan. Kadang kita tak kena bayar, kita pula tolong bayar ke orang. Dia jadi gitu pula lah kan. Dia tengok siapa kau nak bayar ini, kita bayar. Dia gitu tuan-tuan. Rezeki Tuhan ni dia bagi kita pegang je, bukan kita punya pun kan. Dia bagi tuan-tuan gaji berapa ribu sebulan ke, berapa duit sebulan. Dia nak tengok kita rolling ke mana duit tu. Allah nak tengok kan. Jadi yakinlah tuan-tuan dengan rezeki dia, insya-Allah Allah akan bagi yang terbaik daripada itu. Baik, sambung sikit lagi tuan. Hadis 58. An Anasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna rabba tabaraka wa ta'ala yaqul wa izzati wa jalali la ukhriju ahadan minad dunya uridu aghfir lahu hatta astawfiya kulla khati'atin fi unuki bisaqamin fi badani wa iqtarin fi rizki. Hadis Ibnu Razin daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Tuhan yang maha suci, yang maha tinggi telah berfirman. Ni hadis kursi lah. Apa kata Allah? Demi kemuliaan dan kebesaranku, aku tidak akan mengeluarkan dari dunia ini, yakni mematikan seorang itu yang aku hendak mengampunkan dosanya, sehingga aku sempurnakan balasan tiap-tiap kesalahan yang ditanggungnya dengan cara ditimpakan penyakit pada badannya dan kepicikan, yakni kesempitan pada rezekinya. Jadi ingat tuan-tuan, maha kasihnya Allah, baiknya Allah ni pada kita tuan-tuan. Punyalah Allah nak kalau boleh hari kita mati tu dosa kita hapus. Bagaimana caranya? Masa kita hidup ni diuji dulu sikit.
dengan kesakitan. Sakit ni macam-macam lah tuan-tuan. Ada orang sakit pinggang, sakit lutut, sakit kanser jantung, paru-paru, kan, kuman masuk, macam-macam. Sakit kanser darah. Ada orang saya jumpa itu hari 2 bulan lepas tu, saya tak kenal pun, saya sembang dengan kawan, dia ada sekali. Dia kata, Ustaz, saya ni bertahun Ustaz, saya Allah uji dengan satu penyakit. Saya tanya, apa penyakit ni? Susah nak tidur malam Ustaz, saya tak boleh tidur malam, susah nak tidur. Allah, kita dengar-dengar dia, Allah syukur lah kan. Saya kata macam ni bang, abang kalau nak senang tidur, abang try datang kuliah sekali tengok. InsyaAllah senang nak tidur. Kalau susah tidur malam kan, try datang kuliah tengok. Baru 5 minit dah syahid kan. Senang tidur dalam kuliah, tak ada ubat apa-apa tuan. Ubat dia tengok muka ustaz, lama-lama lena lah. Jadi tuan-tuan, tapi betul, bila saya dengar dia kata susah nak tidur, saya termenung sekejap kan. Bukan termenung apa, kita termenung ni pasal ya Allah syukurnya aku ni senang tidur. Kita ni balik sekarang, makan-makan sikit, golek-golek, rehat-rehat, tengok TV je, lepas tu masuk bilik tidur lah. Letak kepala tak dan berapa saat kan, masuk syurga terus, syahid gitu kan. Tak payah pergi Palestin. Senang betul syahid kita ni. Jadi tuan-tuan, kadang bila saya dengar cerita orang yang susah tidur ni kan, Allah, kesian tu. Sebab tidur tu nikmat tuan-tuan, kerehatan untuk tubuh kan. Tiba-tiba dia tak dapat benda tu, dia kata dengan lenguh tangan lah ustaz, lepas tu mata tak boleh nak lelap, pejam je tak boleh ustaz. Allah, macam-macam ujian tu. Jadi ni Allah dah sebut, Allah yang sebut ni, bukan hadis Nabi ni hadis kursi. Mana Nabi sampaikan, tapi Allah yang beritahu. Dia kata dia akan hapuskan dosa kita dengan cara tu. Caranya Allah bagi kita penyakit. Baik tu orang yang sakit ni tuan-tuan, dia sebenarnya ialah syukurlah jugalah. Bila sakit tu kan Allah sayang. Bukan orang sihat tu Allah tak sayang, bukan. Dia banyak cara Allah sayang ni. Kadang kita elok-elok berjalan tersepak batu kan, sakit. Itu Allah nak apa dosa. Ataupun terpegang bunga yang ada duri, pokok bunga ros ke, bunga kertas ke, ada duri sikit, kita kemar-kemar, gunting-gunting, tak terkena sikit jari kan, duri tu. Itu Allah sayang. Atau apa penyakit lah yang kita dah deritai bertahun-tahun ke, belum lega-lega, kita dah usaha, tak apa tuan-tuan, sabar je. Sabar, usaha pun jalan, ikhtiar macam-macam kita buat lah setakat mana yang kita daya. Yang lain tu kita sangka baik, ni cara Allah nak apa dosa aku, dosa aku banyak. Dan kadang-kadang dia uji kita, dia nak hapuskan dosa kita ni dengan cara kesempitan rezeki kita. Ada orang kadang tak cukup rezeki dia, kain pagi makan pagi, ada yang ngam-ngam cukup, ada yang cukup, ada hari dia tak cukup pula, macam-macam. Semua orang, saya, tuan-tuan, ibu, semualah, semua dah alami benda yang saya sebut. Dia ada pengalaman hidup macam tu. Ada hari kita susah tuan, kan. Ada hari pergi kuliah saya dalam wallet tak berapa ringgit je tuan. Ada. Dulu-dulu punya cerita lah, bawa kahwin dulu kan. Lepas tu minyak kereta pula dah kering, dah kuning. AJK pula lupa bagi sampul. Tu semua nak cari bala belaka kan. Sabar je lah. Zaman itulah mana ada yang QR code lah, pakai pay macam settle kan, Petronas mana ada zaman tu. Awal-awal 2000 dulu mana ada sistem canggih-canggih macam tu kan. Jadi tuan-tuan, kita rasa benda tu kan, tak cukup duit nak beli susu anak lah apa bagai kan. Tapi Alhamdulillah kita sabar, kita usaha, kita yakin rezeki itu Allah punya, bukan manusia punya pun. Kita jangan salah keyakinan, nanti jadi syirik pula kan. Kita kena yakin rezeki itu dia yang bagi, Allah yang atur untuk kita. Dan kena pegang betul-betul kalimah ayat Quran yang sebut wallahu khairur razikin.
Allah itu adalah sebaik-baik yang menyusun rezeki seluruh makhluk. Allahu Akbar. Rezeki makhluk ni semua Allah jaga, bukan kita je. Binatang, pokok, tumbuhan, angin, semua jin, setan, semua Allah jaga rezeki dia. Tuan-tuan baca dalam kitab Jagalah Allah, Allah menjaga. Dr. Ain Abdullah Al-Qarni ditulis kitab tu. Dalam tu ada satu cerita pasal rezeki tu. Ada seorang alim, dia heran tengok dekat sebatang pokok kurma. Hari-hari dia tengok pokok kurma tu burung datang. Dia kata jarang dalam sejarah ni burung buat sarang dekat pokok kurma. Jarang tuan-tuan. Macam pokok kelapa sawit kan, jarang. Biasa situ ular je, ataupun ular lah selalu kan, jenis-jenis sawit pelepah-pelepah gitu selalu ular je. Jadi yang dia heran tu, hari-hari burung tu datang. Dia pun satu hari teringin nak tahu apa benda atas pokok tu sebenarnya, kan? Sebab dia, pada fikiran dia, jarang burung buat sarang kat pokok kurma, tak sesuai langsung. Jadi diintai naik tuan-tuan. Orang alim ni panjat pokok kurma tu, tengok ular sawa atas tu. Ada seekor ular sawa yang kedua mata dia buta. Hidup ular sawa tu? Hidup. Siapa yang bagi rezeki? Allah. Melalui siapa? Burung tadi. Rupanya kerja burung tu tiap-tiap hari terbang pergi pasar, area yang ada banyak makanan, dia akan ambil cebisan daging, dia pun pergi patah terbang dekat pokok kurma tadi. Ular yang buta mata tadi tuan-tuan dengar bunyi burung sampai, nganga siap dah. Tu yang kata kuat menteka darah tu, walaupun mata buta tuan. Allah, bab menteka darah ni segar dia kan. Dia dengar bunyi burung kepak aja dia nganga siap dah. Burung tu pun jatuhkan cebisan daging tadi, ular pun makan. Begitulah hari-hari tuan-tuan menangis ulama. Pasal apa? Ular yang buta duduk bertepek situ pun Allah bagi rezeki melalui burung tadi. Nampak tu? Kalau kira logik, mati ular tu kan, dia buta, apa yang dia nampak kan? Tapi Allah atur rezeki tu elok. Saya tengok dalam TikTok pun ada, saya tengok tu hari. Saya suka tengok binatang kan, burung helang tu kan. Ada jenis burung helang yang memang betul-betul besar punya tu. Dia duduk atas puncak gunung, helang gunung dia panggil. Tak apa entah nama saintifik ni, saya pun tak reti kan? Tapi helang gunung lah dia panggil. Atas gunung ni tuan-tuan ada kambing, dia panggil macam kambing gurun. Punya kuatnya kaki burung helang ni tuan-tuan, dia kambing gurun kat bawah ni, dia lereng bukit kan. Kambing tu suka duduk lereng bukit, kambing gurun. Daripada puncak tu dia pun start junam tuan-tuan. Saya ingat kelajuan dia memang laju tuan, Ferrari punya kelajuan saya rasa 360 km sejam ada kot. Burung elang punya speeding tu laju tuan. Mata dia tajam, kaki dia, kuku dia kuat. Dia boleh grip kambing gurun tu tuan-tuan. Dia pap sekali kambing tu, lepas tu dia kepak. Ni kaki pegang kambing ni. Lepas tu dia angkat kambing tu, dia terbangkan tuan-tuan dalam jarak beberapa saat. Lepas tu dia buat apa? Dia lepaskan kambing tu. Syahid kawan tuan-tuan, kesian kambing tu. Saya tengok sedih kambing tu, kesian. Dia pegang tu, dia bawa terbang, lepas tu dia lepaskan. Bergolik kambing tu. Tu baru nama kambing golik tu. Tu baru betul. Sejarah kambing golik itulah dia kan. Digolik jatuh tu, kedebang hempuk atas batu sampailah bergolek-golek ke bawah. Burung tu pun pergi turun ke bawah, dia makan kambing tu. Nampak? Rezeki dia macam tu. Nampak macam ni? Memang kita sedih tengok kambing tu kan, kesian kambing. Tapi dah itu aturan rezeki dia.
binatang macam singa, citah, rimau kumbang kan dia makan rusa, kijang, pelanduk kan. Tengok dia kejar, dia stun, dia ligan, mesti dapat punya tuan. Jaranglah singa, rimau kejar pelanduk rusa tak dapat. Dia ada skill dia, dia ada kelajuan dia, Allah dah atur semua. Jadi itu rezeki kita. Jadi kita punya rezeki dengan orang dia tak sama tuan-tuan. Jadi tak usah kalut dengan rezeki orang. Biarlah orang tu kereta dia besar sikit, biar kat dia, itu rezeki dia kan. Kita ada motor, ada kereta sebiji, alhamdulillah, syukur, itu rezeki kita kan. Anak-anak kita berapa orang, itu rezeki kita. Tak usah kalut dengan orang kan. Kita belajar jadi hamba-hamba yang sentiasa mensyukuri atas segala nikmat yang Allah dah susun, yang Allah Ta'ala dah tentukan kepada kita semua, insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-59. InsyaAllah kita sambung jadual kita 3 Februari bulan depan lah. 3 hari bulan Februari, hari Sabtu yang pertama, insyaAllah, biiznillah. Terima kasih pada muslimin muslimat yang hadir pada malam ini dan semua yang menonton. Mudah-mudahan ada manfaat, ada kebaikan, ada petunjuk yang dapat kita ambil daripada apa yang cuba saya sampaikan pada malam ini. Segala yang saya sampaikan tadi, apa-apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang kurang itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Terima kasih sekali lagi pada semua. Dan sebelum saya tangguh, satu pengumuman yang saya wawarkan tadilah, alhamdulillah malam ni saya ada bawa anggur yang pernah tuan-tuan beli sebelum ini 2 bulan yang lepas. Sebab saya tengok balik tuan-tuan, sebenarnya saya dah sebulan tak dapat stok anggur tu. Maknanya saya dah sebulan menganggur sebenarnya daripada jual anggur. Jadi semalam saya baru dapat. Tapi stok ni daripada South Africa. Yang tuan-tuan beli tu hari Lebanon. Dan saya rasa tuan-tuan pandai dah cakap Arab sikit, sebab makan anggur tu kan. Malam ni daripada South Africa. Dia punya sama juga, anggur hitam, tak ada biji, crunchy pun lebih kurang sama, cuma manisnya tu dia agak kurang sikit daripada yang Lebanon. Lebanon tu memang manis betul. Yang ni dia campur sikit lah, masam-masam, ujung dia tu manis sikit. Macam tu. Saya kena beritahu betul-betul lah kan. Saya tak boleh jual, orang kata tipu-tipu, tak boleh. Saya kena beritahu rasa dia macam mana, supaya tuan-tuan beli nanti tuan-tuan akan rasa macam mana yang saya cerita lah. Jadi lain semua sama, cuma manis tu dia kurang sikit daripada yang Lebanon. Sebab Lebanon tak ada stok. Yang ada South Africa. Ada hijau tapi dah habis. Tapi hijau mahal kan. Hijau saya try 10 pack je. 10 pack tu RM28 satu. Mahal sikit lah. Yang hitam ni macam biasa RM20. Jadi ada dekat kereta saya seberang sana tu. Jadi kalau ada yang tuan-tuan rasa-rasa macam nak beli, tak beli tak apa, itu rezeki saya lah. Kalau ada yang beli, beli, tak ada tak apa. Jadi tuan-tuan macam biasalah, jumpa saya nanti. Dan kalau tak buat duit, macam biasa juga boleh hutang dengan kawan-kawan macam biasa, ya. Ataupun QR code boleh kan. Zaman dah canggih tuan, boleh scan je insya-Allah. Jangan susah hati, stok ada insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih pada semua. Kita tangguhkan dulu majlis dengan tasbih kafarah, suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا شقيا ولا محروما ولا مترودا وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Kita jumpa Al-Mulk dan Al-Waqi'ah pukul 10 ataupun 10 lebih sikit malam nanti. Alright. Al-Mulk dan Al-Waqi'ah 10 lebih malam nanti, insyaAllah. Bye bye.